بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dari akhlak tercela dan mengikuti apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Yang ini mengerjakan salat pada waktunya dengan tujuan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka mentaati perintahnya serta menjalankan syariatnya. Saya katakan bahawa kami telah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, di mana dia telah memerintahkan orang-orang untuk mengeluarkan zakat fitrah dan membacakan ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu memilih kehidupan duniawi. Artinya kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya pahala Allah di alam akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Kerana dunia itu sangat hina dan fana, sedangkan akhirat itu mulia lagi kekal abadi. Bagaimana mungkin seorang yang berakal mengutamakan suatu hal yang fana atas yang abadi, serta hanya memperhatikan hal-hal yang akan hilang dengan cepat dan tidak memperhatikan hal-hal yang ada di alam kekal abadi. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ibnu Jarir memilih bahawa ayat ini merupakan isyarat kepada firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kemudian dia berfirman, inna hadza, sesungguhnya ini, yakni kandungan firman ini, lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, iaitu kitab Ibrahim dan Musa, dan apa yang menjadi pilihannya adalah hasan, lagi kuat. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Qatadah dan Ibnu Zaid semisalnya, wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat hadir pada pagi yang penuh dengan keberkatan, pagi hari Khamis ini, bersama-sama duduk untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk untuk cuba memahami daripada isi kandungan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita untuk mendekatkan diri dengan cuba memahami daripada kalamnya, cuba memahami daripada isi kandungan Al-Quran yang merupakan mukjizat yang teragung yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, maka berjayalah orang-orang yang membersihkan diri. Ini orang itu mendapat kejayaan, orang itu mendapat kebahagiaan, orang itu mendapat kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan membersihkan dirinya. Wa tanaqqa, mensucikan dirinya. Wa tasaffa, daripada syawaib, iaitu kekurangan-kekurangan, wal akdar, dan kekotoran, sama ada kotoran syirik, kotoran kekufuran, kotoran dosa, kotoran melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kotoran perkara-perkara yang makruh, kotoran daripada perkara-perkara syubhah, kotoran daripada berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kotoran melakukan perkara-perkara yang bid'ah ataupun perkara-perkara yang tidak berasaskan daripada Al-Quran dan Sunnah, ataupun melakukan kotoran-kotoran maksiat-maksiat hati seperti takabur, ujub, hasad, riak dan sebagainya. Maka orang-orang yang mensucikan hati mereka, mensucikan diri mereka, mensucikan tubuh badan mereka, mensucikan akal fikiran mereka daripada kotoran-kotoran yang disebutkan tadi, mensucikan akidah mereka, maka mereka mendapat kejayaan, kebahagiaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan antara makna lain tazakka adalah untuk bertambah, iaitu takassar minat taqwa, iaitu bertambah amalan-amalan mereka, amalan-amalan kebaikan mereka, bertambah sifat taqwa ataupun sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna zakah an-nama, kerana salah satu makna daripada az-zakah ialah bertambah. An-nama, tanama asy-syai' ay takathar, apabila sesuatu perkara itu bertambah maka ianya menjadi banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum illa ma malakat aymanuhum. Naam, sehingga ke habis ayat, ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang beriman ini sesungguhnya telah berjaya apabila mereka membersihkan hati mereka dengan melakukan amalan-amalan salih, dengan menambahkan daripada amalan-amalan salih dan menyempurnakan pelaksanaan amalan-amalan salih itu, maka mereka itulah orang-orang yang akan diwarisi daripada syurganya Al-Firdaus. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli jannatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua, ahli keluarga kita, anak-anak kita daripada penghuni-penghuni Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Naam. Maka ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya, yakni berjaya membersihkan diri, berjaya menambah baik amalan-amalan salih yang mereka lakukan. Naam. Ada sebahagian sahabat juga memahami daripada ayat ini ataupun memahami daripada perkataan tazakka, qad aflaha man tazakka ini dengan membawa makna az-zakah, iaitu zakat yang kita keluarkan. Imma zakah mutlaqan, sama ada zakat secara umum, wa imma zakat Idul Fitr, sama ataupun zakat fitrah yang kita keluarkan sebelum raya ataupun zakat Idul Fitri. Berkata Imam Nafi' yang mana merupakan student ataupun anak murid kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa apabila tiba pada hari raya Aidul Fitri dan Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar ingin keluar menunaikan solat raya, maka dia akan berkata, ya Nafi', wahai Nafi', adakah kamu sudah mengeluarkan zakat fitrah atau belum? Fa in qultu na'am, kalau aku menjawab ya, kharaja ilal musalla, maka dia akan keluar untuk menunaikan solat Idul Fitri. Kalau aku mengatakan tidak, maka dia akan berhenti dan mengatakan bahawa sekarang inilah waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan kemudian beliau akan membaca ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
berjayalah orang-orang yang tazakka ini, iaitu mengeluarkan zakat, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan bertasbih mengingatkan Allah Subhanahu wa taala ataupun bertakbir, dan kemudian salat. Naam. Fakan yukhrijuha qabla salah, maka sebahagian sahabat-sahabat ataupun waktu yang afdal untuk menunaikan zakat fitrah ini merupakan sebelum solat raya. Walaupun ulama tafsir mengatakan makna hadhil ayah nazalat bi Makkah, ayat ini diturunkan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, walaupun mereka-mereka yang berpendapat bahawa ayat ini ataupun perkataan tazakka ini membawa maksud selain daripada zakat, kerana ayat ini diturunkan di kota Makkah sebelum disyariatkan disyariatkan pembayaran zakat dan sebelum disyariatkan raya dan sebagainya. Illa anna Allah ahata ilman bikulli syai', akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, dan perkataan Allah Subhanahu wa taala ini boleh membawa maksud ianya telah berlaku ataupun akan berlaku. Maka walaupun ianya diturunkan di kota Makkah, tapi mungkin saja ianya boleh akan tetapi ianya boleh di-apply atas makna yang ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan di waktu akan datang. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingati Allah Subhanahu wa taala dan bersalat. La ilaha illallah. Hakikat berzikir, hakikat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kesan daripada zikir yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengikut kadar pembersihan hati. Semakin bersih hati kita, maka semakin mantap, semakin berkesan zikir yang kita lakukan melalui lidah dan hati kita. Innama nadhkurullah ala hasbi rutbati li zakati nufus, wa qad wasafa Allah ahli iman. Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan sifat orang-orang yang beriman. Apakah ciri-ciri orang-orang yang benar-benar beriman? Dan orang-orang yang beriman ini berbeza darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu apabila mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergegar ataupun hati mereka ini dipenuhi dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka lebih kita membersihkan diri kita, lebih suci hati kita, lebih bersinar hati kita ini dengan sifat-sifat yang mulia, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyakkan daripada amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesan daripada zikir yang kita lakukan itu akan bertambah kuat, dan kesan daripada kelazatan zikir itu akan kita rasakan sewaktu melakukan zikir, dan makna yang Allah Subhanahu wa taala akan bukakan dalam hati kita itu menjadi lebih luas, dan makin kita dapat merealisasikan, dapat menyatakan dapat merealisasikan daripada makna zikir itu dalam hati kita. Yakni apabila kita sebut Allahu Akbar, Allah itu maha besar, maka kesan dalam hati itu lebih kuat. Apabila kita menyebutkan Subhanallah, maha suci Allah, maka kita benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada segala perkara yang lain, daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dapat ketahui bahawa tidak semua orang yang berzikir itu sama darjat mereka, kesan mereka tidak sama. Walaupun terkadang kita hadir majlis ilmu, duduk bersebelahan, mungkin saja orang yang berada di sebelah kita itu zikir mereka itu lebih kuat kesannya, ataupun lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kehadiran hati mereka, kerana kekhusyukan mereka dan sebagainya. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa setiap orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jua dengan apa keadaan sekalipun hati mereka itu, walaupun kotor sekali mana pun, selagi mana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat daripada pemberian, dia akan mendapat daripada limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh, seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kamu, ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan ingati kamu. Merupakan satu
kemuliaan, merupakan satu keagungan, merupakan satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang ini apa kita ingat Allah, Allah akan ingat kita, dan kita pun tidak akan dapat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin yadhkuru ibadahu bimustawayat wa maratib kama yadhkurunahu ala mustawa la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini sebagaimana kita berzikir kepada Allah itu mengikut kadar keimanan masing-masing, mengikut kadar keimanan kita kepada Allah, mengikut kekuatan iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendatangkan keberkatan, akan mendatangkan keberkesanan, akan mendatangkan kebersihan pada hati kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kadar kesempurnaan adab kita apabila berzikir, maka kesan ataupun ingatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, yang mana ingatan Allah itu membawa maksud daripada perlindungan, membawa maksud kepada nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan datang dengan keadaan yang lebih sempurna, mengikut kadar kesediaan kita. Naam. Kemudian disebutkan wa innamadz dzikru kasultan fil qurabi wa ta'at wal ibadat. Sesungguhnya zikir itu merupakan ketua dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu tentera yang utama yang akan membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isi kandungan yang penting dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam hadis disebutkan, ditanyakan kepada Nabi SAW, orang yang bersalat yang manakah yang paling beruntung? Maka Nabi menjawab, orang yang paling banyak berzikir di dalamnya. Kemudian ditanyakan lagi, orang yang berpuasa yang mana yang paling beruntung? Maka dikatakan orang yang paling banyak berzikir di dalamnya. Orang yang bersedekah mana yang paling beruntung? Maka dijawab oleh Nabi SAW, orang yang paling banyak berzikir di dalamnya. Maka zikir ini merupakan minyak kepada amal ibadah, agar supaya ianya mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mendatangkan kesan kepada amal ibadah yang dilakukan tersebut. Az-zikru mansyurul wilayah. Dan dikatakan zikir ini merupakan asbab untuk menjadikan diri seseorang itu kekasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu melazimi daripada zikir, menghidupkan zikir dalam hati mereka, mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati mereka siang dan malam, pada setiap waktu dan keadaan, maka ia menjadikan asbab untuk dia didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjadi sebab untuk dia dijadikan orang-orang yang dikasihi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam riwayat bahawa salah seorang nabi daripada Bani Israel, ataupun salah seorang nabi bermunajah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah dengan bertanya, Ilahi, wahai Tuhanku, dullani ala alamatika fi man tuhib hatta uhibbah. Tunjukkan aku, kenalkan aku, ajarkan aku tanda-tanda untuk mengenali orang-orang yang mana kamu cintai mereka sehingga aku dapat mencintai mereka. Wa fi man la tuhib hatta la uhib. Dan tunjukkanlah aku tanda-tanda orang yang engkau tidak cintai sehingga aku dapat juga tidak mencintai orang-orang yang kamu tidak cintai. Jadi dia nak tahu orang yang, tanda-tanda orang yang dicintai Allah dan tanda-tanda orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadanya dengan mengatakan, idza ra'aital 'abd yukthiru min dhikri fa'lam anni adzintuhu wa anni uhibbuhu. Apabila kamu mendapati seorang hamba itu memperbanyakkan, diberikan taufik untuk banyak berzikir, maka ketahuilah bahawa aku yang telah mengizinkan dia untuk menggerakkan lidahnya untuk berzikir kepada aku dan aku cintainya. Apabila orang itu diberikan taufik untuk memperbanyakkan zikir, maka ianya merupakan keizinan daripada Allah untuk dia berzikir dan merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Wa idza ra'aital 'abd la yukthiru min dhikri. Apabila kamu melihat seorang hamba itu kurang ingat akan aku, fa'lam anni lam adzan lahu wa inni la uhibbu. Dan kalau kamu melihat orang yang kurang berzikir kepada aku, maka ketahuilah bahawa aku tidak mengizinkannya dan aku tidak mencintainya. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Faman ahabbahu Allah a'anahu ala kathrati dzikr. Maka barang siapa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan taufik, akan diberikan pertolongan, akan diberikan kekuatan untuk memperbanyakkan daripada berzikir, diberikan taufik untuk menghadiri daripada majlis-majlis zikir, diberikan taufik untuk tidak melupai Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa dan keadaan.
Qala Sayyiduna Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Mu'adh bin Jabal, ya Mu'adh, inni uhibbuk, wahai Mu'adh, aku mencintai kamu, fala tada'anna an taqula ba'da kulli salatin, jangan kamu tinggal. Kemudian Nabi SAW beri hadiah kepada orang yang dicintai. Apa hadiah yang Nabi beri? Nabi berikan hadiah amalan. Nabi berikan hadiah amalan untuk diamalkan. Yakni jangan kamu tinggal setiap kali selepas salat untuk membaca doa ini, Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk berzikir kepada kamu, untuk bersyukur kepada kamu, dan agar supaya aku dapat menyempurnakan ibadat aku kepada kamu. Yang ini pertolongan kepada kita, minta pertolongan agar supaya kita ini dibantu, sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita juga minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat yang kita kerjakan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tetapi kamu memilih kehidupan duniawi. Nah, mampu untuk memilih ataupun mengutamakan sesuatu, yakni dunia terhadap akhirat ataupun akhirat terhadap dunia, ini merupakan natijah daripada ilmu yang ada pada kita, kefahaman yang ada pada diri kita, pandangan ataupun pemikiran kita terhadap sesuatu perkara. Yakni kalau kita mengetahui nilai dunia ataupun kalau kita mengetahui nilai akhirat, kalau kita akan ketahui hakikat dunia dan kalau kita ketahui hakikat akhirat, maka dengan itu kita akan dapat memilih apa yang kita fikir lebih utama, apa yang kita fikir lebih bernilai, apa yang kita fikir dapat mendatangkan keuntungan kepada diri kita. La yu'thirul insan syai'an 'ala al-akhar illa wa 'indahu min ad-dawafi' wan nawazi' natijata ma adraka wa 'araf. Yakni seseorang manusia itu tidak akan memilih sesuatu perkara di atas perkara yang lain kecuali ada sebab-sebab yang mendorong diri dia. Ada sebab-sebab yang mendorong diri dia untuk memilih perkara tersebut, bergantung sesuai dengan apa yang dia fahami, apa yang dia faham di dalam akal fikirannya. Sawa'un kana ala sawab aw khata', sama ada perkara yang difaham itu betul ataupun tidak, sama ada apa yang difaham itu adalah yang benar hakikatnya ataupun sebaliknya. Innalladhi kana atharuhu anfa' lahu aw khairun lahu wa idza sahhatil ma'rifat wa safat fala syai'an khairu minallah. Naam. Dan sesungguhnya apabila benar pengetahuan kita, benar kefahaman kita terhadap sesuatu perkara, maka kita akan ketahui bahawa tidak ada sesuatu perkara yang lebih bernilai, tidak ada perkara yang lebih utama daripada memilih Allah, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu. Ini kalau orang itu mempunyai fikiran yang bersinar ataupun yang dicahayai dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya iman, maka dia akan mengetahui bahawa tidak ada perkara yang lebih penting, lebih utama untuk diutamakan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya yatimu itharul haq fi qulubis sadiqin al-arifin al-muqinin alladhina inkashafat lahumul haqiqah. Dan dengan perkara ini kita dapati bahawa orang-orang salih, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang kuat keimanan mereka, kuat keyakinan mereka ini, disebabkan telah diperlihatkan kepada mereka kebenaran hakikat sesuatu perkara, maka mereka tidak memilih selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'thiruna 'ala Allah syai', mereka tidak mengutamakan selain daripada Allah ke atas Allah Subhanahu wa taala, dan natijah daripada perkara tersebut mereka mengutamakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengutamakan memilih mereka memilih mereka ini untuk menjadi daripada orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan mereka daripada orang-orang selain mereka. La ilaha illallah. Thumma la yakunu itharuhum lil akhirah 'ala dunya illa min babi itharillah. Dan mereka yang memilih, yang mengutamakan negeri akhirat daripada dunia ini, pada hakikatnya mereka hanyalah mengutamakan Allah, bukanlah mereka itu mengutamakan akhirat semata-mata. Faqad atharuhu 'ala dunya wa 'ala al-akhirah.
Walaupun secara zahirnya kita nampak macam orang-orang yang mengutamakan Allah itu mengutamakan akhirat daripada dunia. Akan tetapi al-akhiratu war-raghbah fiha idza iqtasara min qasirin nazar ala ma dhukir min mata'il jasad fi alamil jannah fa dhalika nuqsanun wa qusur wa itharu makhluqin ala makhluq. La ilaha illallah. Akan tetapi orang yang memilih akhirat pula terbahagi kepada dua. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang memilih akhirat ini juga terbahagi kepada dua. Satu, orang yang memilih akhirat akan tetapi pandangan mereka cetek. Mereka hanya melihat kepada kenikmatan yang terdapat di dalam syurga. Mereka memilih untuk mendapatkan kenikmatan di dalam syurga itu yang dapat dirasakan dalam ruh ataupun tubuh badan mereka. Akan tetapi ini merupakan satu kekurangan. Walaupun ianya lebih baik memilih akhirat daripada dunia, ini merupakan perkara yang lebih baik. Akan tetapi ada lagi perkara yang lebih tinggi daripada itu. Kerana apa? Kerana memilih akhirat terhadap dunia ini adalah seperti memilih satu makhluk yang dicipta oleh Allah ke atas makhluk yang lain. Yakni memilih akhirat merupakan ciptaan makhluk ciptaan Allah, memilih dunia juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nudhira ilaihi annahu mahallul jiwar lil haqq wal mukhtar wa mawtinir ridha wa mahallun nazar liwajhi Allahil karim sarul ithar lillah la lidzat daril akhirah. Akan tetapi apabila seseorang itu mengutamakan negeri akhirat, kerana apa? Kerana di akhirat itu seseorang itu dapat bersamaan ataupun dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila dia mengutamakan negeri akhirat, dia akan dapat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mengutamakan akhirat daripada dunia, dia akan diberikan keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mengutamakan akhirat, maka mereka akan dapat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengutamakan negeri akhirat ini atas sebab-sebab yang lebih tinggi, yakni untuk berada berdekatan dengan Rasulullah, untuk mendapatkan keridaan daripada Allah, untuk dapat melihat kepada wajah Allah, maka pada hakikatnya mereka ini mengutamakan akhirat kerana Allah, bukan kerana akhirat itu. Maka mereka mengutamakan Allah kerana Allah, bukan kerana akhirat. La ilaha illallah. Seperti yang kita sebutkan tadi, yakni akhirat ini merupakan makhluk seperti mana dunia ini merupakan makhluk juga. Disebutkan dalam riwayat bahawa satu ketika Nabi Isa alaihi salam berjalan melalui kepada satu kaum, yang mana kaum ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beruzlah, bersendirian di suatu lembah, di satu lembah ataupun di satu bukit bukau dan sebagainya. Sa'alahum lima ta'budun Allah. Maka Nabi Isa alaihi salam ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam bertanya kepada mereka ini, kenapa kamu menyembah Allah? Kenapa kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka menjawab, khaufan min narih, kerana kami takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa menjawab, makhluqan khiftum, kamu telah takut kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Thumma masya, kemudian Nabi Isa meninggalkan mereka dan sambung perjalanan. Kemudian berjumpa dengan satu lagi golongan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di lembah dan pergunungan. Maka bertanya kepada mereka, kenapa kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana mereka menjawab, tama'an fi jannatih, kerana menginginkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa menjawab, makhluqan rajautum, kamu telah mengharap kepada kamu pada hakikatnya mengharap pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ataupun kamu menginginkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah itu sendiri. Famasya, maka Nabi Isa pun meninggalkan mereka dan sambung perjalanan. Dan Nabi Isa melihat bahawa ada satu golongan ini sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tanyakan soalan yang sama, kenapa kamu menyembah akan Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka menjawab, li'annahu rabbuna, kerana Allah itu adalah Tuhan kami, yastahiqul ibadah, dan tidak ada yang lain yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa menjawab, ma'akum a'budullah, ataupun Nabi Isa mengatakan, bersama kamu aku akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersama kamu akan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarafa'tum an raja wa khauf makhluk, yakni orang-orang ini ataupun golongan yang ketiga ini, mereka tidak mengharapkan, tidak menginginkan makhluk Allah,
dan juga tidak takut kepada makhluk Allah. Yakni syurga dan neraka ini dua-dua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang mereka ingini adalah satu perkara yang lebih tinggi. Yakni mereka menginginkan keridhaan Allah, mereka inginkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengetahui bahawa tidak ada yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ma'a ulaika la hadhu fil jannah wa fil nar na'iman wa 'adzaban yarji' ila ajsadihim. Walaupun orang-orang yang dari golongan yang ketiga ini mengetahui bahawa di dalam syurga itu terdapat kenikmatan yang akan dapat mereka rasakan pada tubuh badan mereka. Begitu juga mereka tahu di dalam neraka itu ada azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesakitannya akan kembali kepada tubuh badan mereka. Akan tetapi maksud mereka itu lebih tinggi. Wa haula alimu annal amr akbar min dhalik. Ya, ini mereka mengetahui hakikat perkara tersebut ini ada perkara yang lebih tinggi, bukan hanya untuk menyelamatkan diri daripada neraka, bukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan, akan tetapi untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang mana orang yang ingin mendapatkan keridaan Allah itu, yakni menginginkan sesuatu daripada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang menginginkan syurga adalah seakan-akan ingin satu perkara yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keridaan Allah. Yakni satu inginkan keridaan Allah directly, satu lagi inginkan perkara yang dicipta, yang mana Allah ciptakan syurga itu untuk menunjukkan Allah ridha kepada seseorang. Wa anna lahum rabban yajibu an ya'buduhu wa lahum bidzalika syaraf wal 'izzah wal karamah. Ala kulli hal, orang-orang yang mengkehendaki Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan kemuliaan dan akan mendapatkan perkara-perkara yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyembah Allah kerana ingin masukkan syurga itu ramai, akan tetapi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kerana menginginkan keridhaan Allah itu adalah sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang, golongkan kita daripada orang-orang yang sedikit yang mana menyembah Allah Subhanahu wa taala kerana inginkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada ashabul yamin, orang daripada sebelah kanan, iaitu orang yang akan masuk syurga, dan ada muqarrabin, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tiga, basically ada dua golongan, kiri dan kanan. Tapi golongan kanan tu terbahagi kepada dua. Satu yang lebih tinggi keinginan mereka, yakni maksud kehidupan mereka, maksud ibadah mereka kepada Allah itu lebih tinggi daripada orang-orang biasa di dalam syurga. Wa hina idzin fa huwa alladhi yarfa' anhum asnaful 'adzab wa huwa alladhi yuladzidhuhum bi anwa'il thawab bal wa yu'tihim ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan penghujungnya yang akan memberikan kenikmatan itu Allah, yang merasakan kepedihan azab itu juga Allah, dan bagi mereka-mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jugalah yang akan memberikan kenikmatan di dalam syurga yang tiada penghujungnya. Allahumma ja'alna minhum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu perkara secara definite, secara tegas, wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. La ilaha illallah. Maka setiap orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat, maka mereka adalah orang yang jahil, tidak berilmu. Wa mukhti, orang yang salah dalam pemilihan mereka. Wa dhal, ataupun telah tersesat jalan. Atharul ahqar wal aqal ala ma huwa khairun wa abqa. Kerana mereka telah memilih sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kecil sikit, yakni manfaatnya berbanding dengan apa yang lebih baik dan lebih kekal. Wa muthirul hayatid dunya ya'ishun fi ghusasiha. Orang-orang yang memilih kehidupan dunia ini, memilih kehidupan dunia, mereka hidup dalam kesedihan dan mereka hidup dalam stres. Wa na'imuhal masyub bil mukaddarat al-mukaddirat. Dan kenikmatan, walaupun ada kenikmatan yang mereka rasakan, tapi kenikmatan itu bercampur baur dengan kekotoran. Yakni tak ada nikmat yang ada di dalam dunia ini yang khalis, yang pure. Kenikmatan yang tidak ada kesusahan di dalamnya, kenikmatan yang tidak ada kesedihan dalamnya. Setiap kenikmatan itu bercampur dengan kesedihan, kenikmatan
di dunia ini akan bercampur dengan kesusahan dan sebagainya untuk mendapatkan perkara tersebut. Summa la hadha lahum minan na'im al-khalis fi daril akhirah. Akan tetapi mereka-mereka yang memilih kenikmatan akhirat itu, maka kenikmatan di akhirat itu tidak ada tolak bandingannya, yang mana tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, tidak ada penghujung dalam nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan azinah, kecantikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, wat-tayyibati minar rizq, dan kenikmatan ataupun at-tayyibat, perkara-perkara yang baik daripada rezeki. Qul, katakanlah, hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Ianya merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang beriman di dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, akan tetapi secara khusus akan diberikan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan perkara-perkara yang tayyibat, perkara-perkara yang baik, salihat, yang sesuai dengan mereka fil hayatid dunya. Wa in syarakahum ghairahum, walaupun perkara-perkara yang baik ini dikongsi oleh orang-orang yang bukan beriman. Perkara-perkara baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini diberikan kepada orang yang beriman dan tidak kepada orang yang tidak beriman. Lakin khassah lahum fil akhirah. Akan tetapi perkara-perkara yang baik ini, rezeki-rezeki yang nikmat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti. Falaisa lahum syai'un illa al-madhahir min al-ladha'id wan na'im al-mashubah bil mukaddarat wal munaghisat wa hiya fil dunya. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mendapatkan zahir kenikmatan di dunia ini. Yang mana zahir kenikmatan ni pun dipenuhi dengan segala kekotoran dan segala kesusahan untuk mendapatkannya. Ammal khalisah la takun lahum illa lil mu'minin wahdahum. Adapun kenikmatan yang pure, yang suci murni, itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di akhirat. Ja'alanallahu min khawasihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadi kita daripada orang-orang VIP yang akan mendapatkan kenikmatan ini di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka kehidupan di akhirat ini lebih tinggi darjatnya, lebih indah kenikmatannya, lebih sempurna keadaannya daripada kehidupan di dunia. Wa abqa daimah la fana'a fiha. Ianya kekal selama-lamanya, yang mana tidak akan hancur kenikmatan tersebut. Balla marad, bahkan tidak ada penyakit di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Seperti mana di dunia ini berbagai-bagai jenis penyakit, berbagai-bagai jenis wabak yang terdapat di dalamnya, terutamanya zaman sekarang ni tengah COVID dan sebagainya. Maka dekat di akhirat nanti tidak akan ada apa-apa penyakit, tidak ada apa-apa kerisauan tentang penyakit. Balla hamma, tak ada kerisauan. Wala ghamma, wala kadar, tidak ada kesusahan ataupun tidak ada kekotoran. Wala wasakh, tidak ada habuk-habuk. Wala qadar, tidak ada perkara-perkara najis. Hadza la yumkin an yujad fi dunya. Dan ini perkara yang mustahil untuk kita dapati di dunia. VIP macam mana pun, VVIP macam mana pun, tidak akan terlepas daripada penyakit, tidak akan terlepas daripada kotoran, tidak akan terlepas daripada perkara-perkara yang merisaukan, ataupun tidak terlepas daripada penyakit-penyakit. Wa hal yumkin lil mutaraffi'in fi 'alami dunya wal mutatawwirin wal mutahaddirin arbabus sarawat wal muta' fiha an yuqal yujad lakum masakin wa buyut la qadar fiha. Orang hebat mana pun di dunia ini, orang yang maju macam mana pun, orang yang yakni orang yang mempunyai harta kekayaan yang banyak mana pun, tidak mampu untuk mencipta rumah yang tidak ada kotoran di dalamnya. Rumah yang tak ada kotoran pun mereka tak mampu untuk nak cipta, apatah lagi untuk membersihkan diri mereka ini daripada kotoran. Bal yujadu lahum abada am'a'uhum mal'ana. Yakni dalam tubuh badan mereka sendiri ada kotoran yang mana mereka tak boleh nak lari daripadanya. La ilaha illallah. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tutupkan kotoran-kotoran tersebut dengan tubuh badan ini. Summa yuzawiluna khurujahum. Kemudian kita pula terpaksa untuk nak keluarkan perkara-perkara yang kotor tersebut daripada tubuh badan. Kalau tidak dikeluarkan, ianya akan mendatangkan penyakit dan sebagainya. Hadhil hayatud dunya. Dan inilah hakikat di dunia. Kita berasal daripada air yang kotor. Kemudian sewaktu kita berjalan di atas muka bumi ini,
kita carry benda yang kotor ataupun kita membawa kotoran di dalam tubuh badan kita, dan apabila kita meninggal dunia kita akan menjadi hancur, dimakan ulat, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Nah, kecuali mereka-mereka yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dan benar beliau dalam perkataannya, man kanat himmatuhu ma yadkhulul batn faqimatuhu ma yakhruju minha. Barang siapa yang semangatnya, pemikiran mereka siang dan malam hanya untuk mengisi perut mereka, maka value mereka punya Allahumma salli ala Muhammad, iaitu nilai mereka itu adalah apa yang keluar daripada tubuh badan mereka. Kalau fikiran mereka hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka, hanya untuk memenuhkan perut mereka ini, maka pada hakikatnya nilai mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang keluar daripada tubuh badan mereka. Insan ma lahu qimah, iaitu manusia yang tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahimmatul mu'min fi dhahril ard ma yazdad bihi imanuhu wa yaqinuh. Kerana kemuliaan seseorang beriman ataupun semangat, tujuan, maksud hidup orang-orang yang beriman ini adalah perkara yang lebih tinggi. Apa perkara yang lebih tinggi? Keinginannya, kehendaknya, motif hidupnya, niat dia hidup di atas muka bumi ini adalah untuk meningkatkan keimanannya, untuk menguatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keyakinan dan keimanan ini akan mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami dan untuk mengenal kami. Fa ni'mal insan hadha. Maka manusia yang macam ni, keinginan dia, kehendak dia, apa yang dia fikir siang dan malam adalah bagaimana untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang macam ni adalah orang yang mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzi nahmatuhu wa himmatuhu ma yadkhulul batn faqimatuhu ma yakhruju minha. Adapun orang-orang yang semangat, keinginan, tujuan, maksud hidup mereka hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka dan memenuhkan perut mereka, maka nilai mereka itu hanyalah apa yang keluar daripadanya. Idzan, kalau begitu akhirat ini adalah lebih baik dan lebih kekal daripada setiap sudut. Iaitu kebaikan kebaikan akhirat itu adalah lebih bernilai daripada setiap sudut dan daripada setiap makna kenikmatan dan kebaikan yang ada. Wa kam kunna nusyahid fi awamin nas. Disebutkan bahawa di setengah-setengah tempat yang mana dipenuhi dengan orang-orang saleh, yang dipenuhi dengan orang-orang alim yang beramal dengan ilmu mereka, yakni mereka dapati di tempat-tempat tersebut orang-orang awam, yakni orang-orang yang bukan ada ilmu agama yang dalam dan sebagainya. Mereka, orang-orang biasa ini pun sentiasa mengutamakan daripada pemberian akhirat daripada pemberian dunia, mengutamakan balasan di akhirat daripada balasan di dunia. Fayataraqab mawatinul wara' wal ihtiyat fi din. Maka dia akan berjaga-jaga, yakni duit, sama ada duit, apa-apa yang mereka dapat ini adalah adakah halal, adalah syubhah dan sebagainya, sentiasa berjaga-jaga kerana takut dengan mereka menerima perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia akan menghalang mereka daripada mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat. Jadi mereka sanggup bersabar di dunia ini agar supaya mereka mendapat balasan di akhirat. Sarruhu bi ta'atihi wa sadaqatihi. Mereka bergembira dengan ketaatan mereka. Mereka bergembira apabila mereka dapat bersedekah. Mereka bergembira apabila mereka dapat tolong orang lain. Wa kathir min khairatih. Dan mereka bergembira dengan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan lebih daripada bergembira mereka terhadap perkara-perkara dunia, kerana perkara dunia ini tidak mempunyai nilai di sisi mereka, tidak mempunyai nilai pada mata mereka. Wa rafada ta'ajjul muqabil minal ujrah wa ghairiha. Dan disebabkan mereka melihat nilai akhirat itu begitu jelas di hadapan mereka, maka terkadang apabila ingin diberikan balasan di dunia ini, mereka akan menolak. Wanasma'hum yasrahun khususan idza amilu lil faqir aw li muhtaj aw li salih aw li alim aw li wali yaqul ana ma urid muqabil huna.
Jadi kalau mereka tolong terutamanya kepada orang-orang yang susah ataupun orang-orang yang betul-betul memerlukan, ataupun mereka memberi bantuan kepada orang saleh, ataupun mereka memberi bantuan kepada orang alim, ataupun mereka memberi bantuan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mereka apabila ingin diberikan balasan, maka mereka akan mengatakan, aku tak nak balasan sekarang ni, untuk hari ni aku tak nak balasan, aku nak balasan pada hari yang selain daripada hari ini. Yang dimaksudkan itu adalah akhirah. Maka mereka dapat lihat dengan jelas nilai akhirat, sehingga mereka mampu untuk bersabar dan mampu untuk menolak daripada apa-apa pemberian di dunia. Ana uthiru ma huwa khairun wa abqa. Walaupun dikatakan kepada mereka khudh, yani ambil, tafadhal dan sebagainya, maka mereka kata la, khali indak, ini tak apa, kau simpan benda ni, aku nak perkara yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan orang-orang yang faham hakikat dunia dan faham hakikat akhirat. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi apa yang telah disebarkan di atas melalui media, dan apa yang disebarkan melalui internet dan sebagainya, telah menyebabkan manusia ini hidup dalam keadaan materialistik. Mereka sering menginginkan perkara-perkara dunia, sering menginginkan dan memberi nilai yang tinggi kepada perkara-perkara dunia berbanding daripada perkara-perkara akhirat. Hatta orang-orang yang beriman juga, apa-apa yang mereka lakukan itu mereka inginkan balasan yang segera. Hatta perkara-perkara akhirat yang mereka lakukan, terkadang mereka kalau tak dapat lihat daripada ganjaran di dunia ini, mereka akan kurang syok untuk nak beramal dengan perkara tersebut. Mereka akan bertanya, ya ni kalau buat ni dapat apa, kalau buat ni dapat faedah apa, yang mereka maksudkan dengan faedah ni dapat apa balasan daripada duit dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Dan benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin ijlun wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Setiap umat mempunyai berhala yang mereka sembah, ataupun mempunyai lembu yang mereka sembah. Yang maksudkan lembu ini adalah lembu di zaman Bani Israel. Wa ijlu ummati ad-dinar wa dirham. Dan lembu sembahan umat aku ini adalah emas dan perak, waliyadzubillah. Itu yang perkara yang mereka sembahkan, yang mereka agungkan. Walaqad zukhrifa hadzal ijlu fi kulli abwaqi hadhihi al-hadara az-zaifah al-maddiyah hatta sakara al-muslimun bima tuh ilaihim al-kuffar min ta'zim hadzal mata'. Dan sekarang ni kita hatta orang-orang Islam ni telah dikaburkan mata kita ini dengan perkara-perkara dunia, sehingga kita melihat daripada perkara-perkara dunia, kita melihat daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan zinatul hayatid dunia, sebagai perhiasan di dunia ini, sebagai satu perkara yang agung, sebagai satu perkara yang tidak boleh tidak untuk kita hidup tanpanya. Sehingga kita berusaha dengan seluruh tenaga, dengan seluruh akal fikiran kita, bagaimana untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara ini. La ilaha illallah. Dan kita ikut apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ini dengan menggunakan seluruh daripada tenaga dan keupayaan dan kebolehan mereka itu untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia. La ilaha illallah. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ini untuk maksud yang lebih tinggi, untuk diberikan kepada kita ini perkara yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita diciptakan untuk mengabdikan diri kepada dunia. Syarafan wa karamatan wa izan, agar supaya kita mendapat kemuliaan dan kita akan mendapatkan hakikat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita kepada hakikat dunia dan hakikat orang-orang yang berada di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang telah berpaling daripada mengingati kami. yakni orang yang tujuan hidup mereka ini hanyalah untuk mendapat perkara-perkara dunia, bukan untuk menyibukkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Berpalinglah kamu daripada mereka.
Jangan kamu mendekatkan diri kepada orang-orang yang sebegini. Kerana apa? Kerana orang yang berkawan ataupun jalis manjalas janas, orang yang duduk bersama orang-orang yang tamak kepada dunia, akan datang kepada dirinya sifat tamak kepada dunia. Alladzina faqadu hadhil haqiqah, yakni orang-orang yang berpaling daripada mengingati kami ni, pada hakikatnya mereka tidak memahami hakikat dunia dan hakikat akhirat. Walam yurid illa al-hayata dunya dzalika mablaghu min al-ilm. Mereka tidak ingin kecuali daripada perkara-perkara dunia, kerana itu sahajalah kefahaman mereka, itu sahajalah tahap kefahaman, tahap ilmu mereka. Dzalika mablaghu min al-ilm ma indahum illa hadha masakin. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah yang sesat jalannya, dan siapakah orang-orang yang diberi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi ramai daripada manusia yang tidak mengetahui daripada hakikat ini. Yang mereka ketahui hanyalah zahir, ilmu-ilmu zahir terhadap perkara dunia ini, akan tetapi terhadap perkara-perkara akhirat, terhadap ilmu-ilmu akhirat, mereka jahil ataupun mereka lalai. La ilaha illallah ini yang yang ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beritahu tentang mereka ini, yakni Allah mengatakan, melabelkan mereka ini sebagai orang yang tidak mengetahui ataupun orang yang jahil. Wa hum aktsaru man amamana fi zulmati hadzal jahl yarta'un. Dan orang-orang sebegini banyak berada di atas muka bumi ini sekarang. La ilaha illallah, berada dalam kegelapan kejahilan, akan tetapi menyangka bahawa mereka ini mengetahui perkara-perkara, hatta perkara-perkara dunia pun banyak daripada perkara dunia mereka tak ketahui, apatah lagi daripada akhirat. La ilaha illallah. Dan salah satu kesedihan yang berlaku sekarang ni adalah, ya, ini banyak daripada orang-orang salih, banyak daripada orang-orang alim yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kematian orang alim itu maka terangkatlah ilmu yang bermanfaat. Dengan kematian orang alim itu akan terangkatlah amal ibadah mereka yang mereka lazimi, yang mereka istiqamah dalam melakukannya. Dengan kewafatan orang-orang alim itu maka akan berhenti doa-doa yang mereka lakukan di waktu-waktu yang mustajab, seperti sebelum subuh dan sebagainya. Maka ini satu perkara yang merisaukan, dan kita makin lama orang-orang yang jahil ini bertambah ramai, dan orang-orang alim yang beramal dengan ilmu mereka, orang-orang yang saleh, yang mana dengan doa mereka itu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan buat penduduk-penduduk dunia ini, makin lama makin berkurangan. Jadi orang-orang yang berada dalam kegelapan kejahilan ini, yaskurun wa yafrahun, mereka bergembira, mereka lalai dengan kehidupan tersebut. Wali awaqibihil wakhimati yaqdamun, dan akibat daripada apa yang mereka lakukan itu, tak lama lagi mereka akan dapat daripada balasan tersebut. Waliyadzubillah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat iman kita, sempurnakan nikmat Islam kita, dan tambahkan keyakinan dan kefahaman kita terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Maka ini merupakan realiti, merupakan hakikat kefahaman yang kami turunkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh para nabi ini, agar supaya mereka sampaikan kepada umat mereka. Maka inilah warisan para nabi, hakikat keduniaan, mengetahui nilai dunia ini secara realitinya merupakan harta peninggalan para nabi ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam. Inna hadha la fi suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat di dalam mushaf. Inna hadha la fi suhufil ula, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Ini setiap daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap daripada suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, yang mana di dalamnya mengandungi hakikat la ilaha illallah, yang mana di dalamnya terdapat pengkhabaran terhadap Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengambil ikrar janji daripada seluruh para nabi
untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh nabi-nabi dan rasul mereka telah mengkhabarkan kepada umat mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila datangnya Rasulullah pada mereka, mereka wajib untuk mengimaninya dan mengikuti daripada syariatnya. بل لما كان أواخر الأنبياء قبل البعثة قال أنا حامل لكم رسالة فيه بشارة رسول يأتي من بعدي. Bahkan apabila Nabi terakhir sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, dia telah memberitahu secara jelas bahawa aku memberi berita gembira kepada kamu tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sesungguhnya, dan ingatlah wahai Muhammad apabila Nabi Isa bin Maryam mengatakan, wahai Bani Israel, aku merupakan Rasul yang diutuskan kepada kamu yang membenarkan tentang apa yang terdapat di dalam At-Taurah dan memberi berita gembira tentang kedatangan Rasul selepas aku yang bernama Ahmad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat kandungan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah sebelum diturunkan Al-Quran ini, semuanya mempunyai asas yang sama, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan keimanan kita terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mantapkan keimanan kita terhadap kalimah ini, yang mana kalimah ini tertulis di pintu-pintu syurga, di tiang-tiang arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tertulis di dalam hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana ianya tertulis di arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengannya atas kalimah ini kita hidup, menjalankan kehidupan kita di atas muka bumi ini, dan atas kalimah ini kita akan meninggal dunia insya-Allah, dan atas kalimah ini juga kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan orang-orang yang aman, yang mana tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan pada hari kemudian. La ilaha illallah. Maka ini salah satu yang terdapat dalam setiap kitab-kitab ini. Setiap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah akhirat adalah lebih mulia, lebih kekal daripada kehidupan di dunia. Dan juga antara perkara-perkara yang kekal, yang tidak berubah daripada zaman dulu sehingga zaman sekarang, ataupun daripada zaman Nabi Adam AS, iaitu perkara-perkara asas-asas tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah, iaitu zina merupakan perkara-perkara yang haram, zina ataupun liwat dan sebagainya merupakan perkara yang haram, riba merupakan perkara yang haram, menipu, berdusta merupakan perkara yang haram, salat, zakat, puasa, ni semua merupakan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada zaman dulu sehinggalah zaman Nabi Muhammad, sehinggalah kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan asas-asas syariat Islam yang tidak berubah. Perkara-perkara yang diperintahkan, perkara-perkara yang dilarang, hanya saja ada terdapat sedikit daripada perkara-perkara yang ada sedikit perubahan di sana sini yang berbeza daripada satu syariat kepada syariat yang lain, akan tetapi dia punya asas merupakan perkara yang sama. La ilaha illallah. Wa minha qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan antara perkara yang disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu adalah bahawa berjayalah orang-orang yang membersihkan diri mereka, wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, salat dan sebagainya, dan akhirat itu lebih mulia dan lebih kekal daripada dunia. Suhufi Ibrahim wa Musa, yang mana antara yang terdapat di dalam kandungan suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, disebutkan dalam riwayat daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama kanat fi suhufi Ibrahim, apakah yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Ibrahim? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amsal kulliha, yang perumpamaan, wa dzakara lahu ba'du ma fi suhuf. Naam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedikit sebanyak apa yang terdapat di dalamnya. Ihtiqar al-madhahir az-zaifah, ta'zim al-baqiyat ad-daimah. Ya, ini antaranya adalah untuk mengagungkan perkara-perkara yang kekal, iaitu perkara-perkara akhirat, dan juga
menghina ataupun tidak mengagungkan, iaitu memandang rendah kepada perkara-perkara yang akan fana, iaitu daripada perkara-perkara dunia. Ini tidak mengagungkan daripada perkara-perkara dunia. Disebutkan antara iaitu perumpamaan yang disebutkan di dalam Suhuf Nabi Ibrahim, wahai raja yang tertipu, aku tidak mengutuskan kamu untuk mengumpulkan daripada harta dunia ini, akan tetapi aku mengutuskan kamu agar supaya kamu dapat menegakkan keadilan, kamu dapat menjawab daripada doa-doa orang-orang yang zalim, permintaan orang-orang yang dizalimi, agar supaya mereka diberikan keadilan. Fa inni la aruddaha had walau kana min kafir, kerana sesungguhnya aku tidak menolak doa mereka, iaitu doa orang-orang yang dizalimi, walaupun mereka itu orang yang mengkufuri aku, tidak beriman kepada aku, akan tetapi selagi mana mereka dizalimi, maka aku akan terima doa mereka. Ittaqu da'watal mazlum walau kana kafiran, iaitu berjaga-jagalah kamu daripada doa orang yang dizalimi walaupun mereka seorang yang kafir. Naam. Walau zalamta ala kafir wa da'a alayka lastajaba Allah du'aahu. Iaitu kalau orang Islam menzalimi orang kafir, maka doa orang kafir itu akan diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara-perkara yang disebutkan juga, hendaklah orang-orang yang mempunyai akal fikiran itu mempunyai 3 waktu di siang hari dan malam. 3 waktu yang khusus di siang hari dan malam. Sa'ah yunaji fiha rabbah, satu waktu mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu lagi yuhasib fiha nafsah, iaitu satu untuk beribadah, satu lagi untuk berfikir, bermuhasabah. Wa sa'ah tafakkar fima sana', dan satu lagi waktu digunakan bagaimana kita dapat melihat akan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal halal, dan satu waktu lagi digunakan untuk mencari daripada rezeki yang halal untuk menjalani kehidupan di dunia. Fa inna fi hadhihi sa'ah aunan li tilka sa'ati thalatha, kerana waktu yang keempat ini, mencari daripada rezeki yang halal, dapat membantu seseorang itu untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila dia dapat rezeki yang halal, nafkah kepada ahli keluarganya, jadi dapat menenangkan fikirannya itu daripada kerisauan iaitu perkara-perkara dunia. Jadi apabila perkara-perkara dunia itu telah diselesaikan, diuruskan, maka dia dapat beribadah kepada Allah, dapat berdoa kepada Allah, dapat berfikir, bermuhasabah dan sebagainya dengan keadaan tenang. Wastijma'an lil qulub, jadi tak ada kerisauan apabila dia dah uruskan daripada perkara-perkara dunia, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi tenang dan dapat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yantazim al-masar fil hayah bi'tidal manhaj al-wasatiyah wal isti'ab, maka Islam ini merupakan agama yang sempurna dan wasatiyah, moderate. Ini tidak diperintahkan untuk kita meninggalkan dunia 100%, dan tidak juga diperintahkan kita untuk meninggalkan akhirah 100%. Perkara yang kita perlu lakukan untuk mencari rezeki yang halal perlu kita jalankan, dan juga pada waktu yang sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha anbiya masyaw, beginilah juga para nabi, yakni para nabi mereka berdakwah dan juga mereka mempunyai tugasan harian untuk menjalankan kehidupan mereka di alam dunia ini. Wa 'alal aqil basiran bi zamanih muqbilan 'ala sya'ni hafizan li lisani fa inna man hasiba kalamahu min 'amali aqala al-kalam illa fima ya'ni. Dan hendaklah orang yang berakal itu tahu tentang keadaan zamannya, tahu tentang apa yang diingininya, iaitu daripada perkara-perkara akhirat, menjaga daripada lidahnya, kerana orang yang menganggap bahawa perkataannya merupakan sebahagian daripada amalannya, maka dia akan menjaga apa yang dia tuturkan dan akan bermuhasabah tentang apa yang dia ucapkan. Tidak akan dia cakap kecuali perkara-perkara yang mendatangkan manfaat buatnya. Wa 'alal aqil an yakuna tami'an ay mu'ammilan illa fi thalath: tazawwud lima'ad, umarmatun ay islah lil ma'ash, wa ladzah fi ghairi muharram. Dan disebutkan hendaklah orang yang berakal itu tidak menginginkan kecuali 3 perkara di dunia ini. Yang pertama apa? Untuk membuat persiapan untuk negeri akhirat. Kemudian untuk memperbaiki kehidupan di dunia dan mencari kelazatan yang tidak haram.
mencari kelazatan yang tidak ada haram di dalamnya. Kemudian Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pula yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Musa? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa di dalamnya semuanya terdapat pesanan dan ibrah. Antaranya, ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrah yaqta' anil istidad. Aku merasa hairan kepada orang yang meyakini akan kematian, bagaimana mungkin dia boleh bergembira. Boleh bergembira, tapi bukanlah bergembira sehingga dia tidak membuat persediaan kepada kematian. Naam, ajibtu liman ayqana bin nar kaifa yadhhak. Aku merasa ajaib, merasa hairan, kagum kepada orang-orang yang meyakini akan api neraka, bagaimana mungkin dia ketawa. Aku kagum kepada orang yang melihat dunia dan perubahan yang berlaku di atas dunia ini, dan perubahan dunia yang berlaku ke atas ahlinya, yakni penghuni dunia, yakni orang saling silih berganti. Orang dilahirkan, ada orang meninggal, dilahirkan orang meninggal dan sebagainya. Kaifa yatma'in ilaiha, bagaimana mungkin dia dapat rasa tenang hidup di atas muka dunia ini. Yakni satu hari dia akan meninggalkan dunia ini juga. Yara khamsin wazir amamahu taqallab, ya bagha taqallab, la ilaha illallah. Mereka melihat satu demi satu menteri berubah, ataupun pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin berubah satu kepada yang lain. Kemudian dia nak berusaha untuk menjadi pemimpin. Yakni ianya bukan satu pangkat yang kekal. Akan tetapi kalau seseorang itu berusaha untuk mendapat posisi ataupun pangkat ataupun title di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang yang mampu untuk mengambil, menarik daripada title itu walaupun dia meninggal dunia. Kita ni kalau dapat title imam ataupun ustaz ataupun doktor ataupun apa-apalah title yang diberikan, ataupun datuk dekat atas muka bumi ini, khalas, mungkin kita dapat gunakan title itu 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun maksimum. Kemudian bila kita meninggal, khalas, title itu tak mendatangkan manfaat. Masuk dalam kubur, malaikat takkan tanya, Masya Allah, kamu ustaz ataupun kamu apa, malaikat tak akan guna title-title tersebut. Semuanya sama di sisi para malaikat. La ilaha illallah. Maka yang kita perlu usahakan bagaimana nak dapat title di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana nak jadi orang yang sadiq, bagaimana nak jadi orang yang syahid, bagaimana nak jadi orang yang muqarrab, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana title-title ini tidak akan ditarik oleh sesiapa pun. Kalau kita telah diberikan title tersebut, tak ada siapa yang mampu untuk menariknya kembali kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan bahawa Sayyidina Isa dipersembahkan ataupun diperlihatkan dunia ini kepada Sayyidina Isa dalam bentuk satu orang wanita. Yang dunia ini diperlihatkan kepada Nabi Isa ni dalam bentuk wanita. Maka Nabi Isa bertanya, kaifa halu khutabak, yakni bagaimana keadaan orang-orang yang menginginkan kamu, yang ingin merisik kepada kamu. Yukhatibunani litazawwaju alayya. Maka dunia ini mengatakan bahawa mereka ni semua sibuk nak merisik kepada aku untuk berkahwin kepada aku. Fa afqidhum kullama indahum, maka aku telah habiskan apa yang mereka ada. Fa kulluhum tuki'am taraktuki. Maka Nabi Isa bertanya, jadi kamu tinggalkan mereka, menolak, reject daripada lamaran mereka. Maka dunia ini mengatakan bahawa tidak, aku telah membunuh keseluruhan daripada mereka. Ya, ini setiap orang yang menginginkan aku, bukan hanya aku berkahwin dengan mereka ataupun aku kahwin kemudian aku bunuh mereka. La ilaha illallah, wahid ba'da thani, satu demi satu yang menginginkan aku, semuanya aku bunuh, aku hancurkan mereka. Maka Nabi Isa mengatakan bahawa ajaban li azwajikal baqin la ya'tabirun bi azwajikal madin. Pelik orang-orang, aku kagum kepada suami-suami kamu yang masih lagi menginginkan kamu, sedangkan mereka mengetahui bahawa kesemua suami-suami kamu yang terdahulu semuanya telah dibunuh oleh kamu. Yakni satu wanita ni dah kahwin banyak, semua suami-suami dia semua dibunuh oleh wanita ni, kemudian masih ada lagi orang yang ingin nak kahwin kepada orang tersebut ataupun wanita tersebut. La ilaha illallah. Begitulah keadaan dunia. Lakin alladhi yatma'innun bil haqq kanu mulukud dunya wal akhirah. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merasa tenang dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya merekalah orang-orang atau merekalah pembesar-pembesar di dunia dan pembesar-pembesar di akhirat. La ilaha illallah. Kita dah
kesuntukan waktu, ada sedikit lagi berbaki daripada surah Al-A'la, yang mana insya-Allah kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang, dan akan masuk dalam surah yang baru, surah At-Tariq. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita terhadap Al-Quran, bersihkan hati kita agar kita mudah untuk memahami daripada isi kandungan Al-Quran, bersihkan tubuh badan kita daripada dosa dan perkara-perkara yang menghijabkan kita daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan dibersihkan hati kita, kita akan mudah untuk memahami daripada Al-Quran. Dibersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, yang mana sifat-sifat yang buruk ini menjadi asbab hijab daripada kita diberikan kefahaman daripada Al-Quran. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah Subhanahu wa taala ini akan menghalang kefahaman yang benar itu untuk mendatangi hati-hati yang kotor, yang bersifat takabur terhadap kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu ini dan majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab majlis-majlis seperti ini yang berada di seluruh dunia asbab untuk diangkatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab untuk diangkatkan daripada wabak yang sedang melanda di atas muka bumi ini, wabak COVID-19. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semangat, berikan kita kesungguhan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki daripada hubungan kita bersama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya insya-Allah Allah berikan kemenangan dan kejayaan kepada kita di dunia dan akhirat, dan diberikan perlindungan buat kita dan ahli keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.